Selamat petang cikgu, saya sekarang ingin bercakap tulisan Jawi. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Islam. Tulisan Jawi menjadi tulisan resmi di beberapa negara, seperti negara kita Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Ini mudah dan cepat dalam rumi, dan menjadi satu fakta bahasa yang patut kita merasa bangga. Tulisan Jawi menggerakkan semangat kebangsaan kita. Sesuatu cara mempelajari tulisan Jawi. Sini dan mengambil bahan simpulannya bahasa. Orang bukan Melayu bersetuju bahawa simbol Melayu dan proses sosial budaya Melayu dianggap menjadi jati diri negara. Masyarakat Malaysia harus memahami tulisan khas Jawi. Ini membantu pendidikan. Ekspresi bahasa yang secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada murid. Pertama, saya ingin bercakap tentang sejarah tulisan Jawi. Tulisan Jawi memasuki semenanjung tanah Melayu melalui kegiatan perdagangan. Tulisan Jawi telah disebar ke Melaka, Johor, dan Aceh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah menjumpanya batu bersurat Tenggerumian bertarikh 702-1303 manakala tulisan resmi telah ditemu pada akhir ke-19. Kemunculan tulisan resmi telah menjadi tulisan Jawi tidak popular. Kedua, cabaran tulisan Jawi. Biasanya menggunakan Melayu dan Inggris sebagai medium komunikasi dalam kehidupan seharian. Pelajar hari ini tidak mahir dalam pencapaian Al-Quran. Pelajar tidak dapat memahami asal Jawi dalam membaca, menulis, dan ejaan kepada latar belakang. Seseorang guru tidak mahir dalam tulisan Jawi akan menyebabkan pelajar tidak membina dalam. Selamat cikgu. Sebelah saya nak cakap objektif kajian menghuraikan sejarah perkembangan tulisan Jawi. Ada mengenal pasti peranan tulisan Jawi dalam keharmonian kaum. Menilai peranan tulisan Jawi terhadap keharmonian kaum. Ada 3. Bagi yang lecturer of UCSI dan guru sekolah menengah, mereka kaedah kajian mereka kaedah kualitatif iaitu temu duga, email, dan kaedah kuantitatif iaitu melalui soal selidik. Kami telah menyediakan 5 soalan untuk setiap responden dalam kaedah temu duga dan email, manakala borang soal selidik yang kami sediakan mengandungi 11 soalan. Sini adalah nama mereka, berasal dari negeri, fakulti, dan tarikh. Setelah itu dapatan kajian. Seramai 31 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa dan guru-guru di UCSI University telah disoal selidik. Huraian analisis latar belakang responden melibatkan aspek bangsa, umur, dan jatina dalam bentuk jadual. Sini ada 4 chart yang kami buat. Pengagihan responden berdasarkan umur. Demografi responden berdasarkan jatina. Jika tidak sejuk, kenapa? Adakah Anda pernah melihat tulisan Jawi dalam kehidupan Anda?
diterapkan dalam silibus sekolah rendah. Berdasarkan carta tersebut menunjukkan daripada 31 responden yang menjawab soal selidik tersebut, seramai 23 orang tidak bersetuju bahawa tulisan Jawi diterapkan dalam silibus di sekolah rendah. Selain itu, seramai 8 orang bersetuju bahawa tulisan Jawi haruslah diterapkan dalam silibus sekolah rendah. Adakah anda tahu tulisan Jawi? Berdasarkan carta tersebut menunjukkan daripada 31 responden yang dijawab dalam soal selidik, seramai 20 orang tahu tulisan Jawi, manakala seramai 11 orang yang tidak tahu tulisan Jawi. Sebab mereka mengetahui tulisan Jawi adalah mengetahui dari surat khabar. Selain itu, sebahagian daripada orang Melayu belajar di sekolah atau belajar daripada ibu bapa mereka. Beberapa orang mengetahui tulisan Jawi kerana itu ialah sejenis budaya negara kita dan mereka berminat terhadap tulisan Jawi. Kebanyakan orang tidak tahu tulisan Jawi kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk belajar tulisan Jawi. Sesetengah orang yang dari negara asing tidak pernah mendengar dan melihat tulisan Jawi. Jika setuju, kenapa? Berdasarkan carta tersebut menunjukkan sebab-sebab yang bersetuju bahawa tulisan Jawi haruslah diterapkan dalam silibus sekolah rendah. Seramai 6 orang bersetuju kerana mereka boleh belajar ilmu pengetahuan yang baru. Di samping itu, seramai 3 orang bersetuju kerana mereka dapat meningkatkan kesedaran tentang sejarah tulisan Jawi. Selain itu, hanya 2 orang bersetuju kerana mereka dapat berkomunikasi dengan kaum lain. Pelajar Malaysia harus mempelajari tulisan Jawi. Berdasarkan raja tersebut menunjukkan daripada 31 responden, seramai 11 orang paling tidak bersetuju bahawa pelajar Malaysia harus mempelajari tulisan Jawi. Selain itu, seramai 6 orang berdiri perspektif yang neutral. Di samping itu, sebahagian kecil orang bersetuju pelajar Malaysia harus mempelajari tulisan Jawi. Tulisan Jawi dapat mengekalkan keharmonian antara kaum di Malaysia. Berdasarkan gajah tersebut menunjukkan daripada 31 responden yang telah dijawab dalam soal selidik, seramai 12 orang paling tidak bersetuju tulisan Jawi dapat mengukuhkan perpaduan dan keharmonian antara kaum di Malaysia, manakala hanya 2 orang paling bersetuju perspektif ini. Di samping itu, seramai 6 orang berdiri perspektif yang neutral. Tulisan Jawi dapat membantu kita mengenali budaya kaum lain. Berdasarkan raja tersebut menunjukkan daripada 31 responden yang telah menjawab soal selidik, seramai 8 orang paling tidak bersetuju tulisan Jawi dapat membantu kita mengenali budaya kaum lain, manakala hanya 2 orang paling bersetuju perspektif ini. Selain itu, seramai 9 orang bersendiri perspektif yang neutral. Selepas kajian, kami mendapati bahawa kebanyakan responden tidak bersetuju terhadap tulisan Jawi dapat menyatu padukan kaum, tetapi tulisan Jawi penting kepada kaum Melayu. Pada pendapat kita, tulisan Jawi tidak memainkan peranan yang penting dalam keharmonian kaum. Tulisan Jawi tidak mempunyai kegunaan yang besar dalam kehidupan kita. Kita menganggap bahawa tulisan Jawi yang diterapkan dalam silibus sekolah rendah akan memberatkan tekanan pelajar. Bagi pelajar yang tidak pernah belajar tulisan Jawi, kerajaan meminta mereka belajar sesuatu tulisan yang baru akan membentukkan tekanan terhadap mereka. Selain itu, ini juga akan menyebabkan konflik antara kaum semakin serius. Untuk mewarisi budaya ini, kerajaan boleh menubuhkan sebuah kursus elektif bagi sesiapa yang berminat dalam tulisan Jawi. Mengikut kajian atas, ada orang menyokong belajar tulisan Jawi, ada orang yang tidak menyokong tulisan Jawi. Melalui cara temubual dan 31 orang responden, saya telah membuat satu konklusi terhadap adalah semua Malaysian harus belajar tulisan Jawi. Pada pendapat saya, belajar
tulisan Jawi telah membawa manfaat dan keburukan. Ini kerana yang sebut di atas tulisan Jawi merupakan sebuah jenis tulisan yang menggunakan orang kaum yang terbesar di Malaysia. Orang Malaysia boleh mempelajari satu tulisan yang baru dan boleh mengekalkan hubungan antara kaum walaupun tulisan Jawi adalah membawa kepada orang bukan Melayu. Tetapi tidak bertimbang rasa terhadap kaum lain. Jika orang bukan Melayu harus mempelajari tulisan Jawi di sekolah vernacular, tulisan Tamil dan tulisan Cina seperti Zhongkai harus diterap sekolah vernacular. Semua bangsa mempunyai bangsa dan tulisan anda. Kita tidak harus mempelajari semua tulisan dan bahasa yang unik seperti tulisan Jawi atau tulisan Tamil. Tetapi kita harus memberi hormat kepada semua kaum. Akhirnya, negeri kita adalah sebuah negeri yang mempunyai bangsa jenis kaum di dunia. Kita harus mengenali adat istiadat terhadap semua kaum dan memberi hormat. Ini akan menjadi negeri Malaysia menjadi sebuah negeri yang hormat dan semakin maju. Sekian, terima kasih.